وعلى آله وصحبه ومن نصره ووالاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله نصلي ونسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدا من ألسنتنا يفقه أقوالنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين wala haula wala quwwata illa bika ya arhamar rahimin, amma ba'd. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Taala sekalian, alhamdulillah kita memanjatkan sebanyak-banyak syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala atas peluang untuk kita sama-sama menyambung bacaan Al-Quran kita melalui program Ta'mir ini. Masya-Allah tabarakallah, kita memanjatkan banyak-banyak syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana masih lagi memberi peluang kepada kita supaya kita istiqamah datang mengimarahkan masjid, mengimarahkan surau, mengimarahkan majlis zikir, mengimarahkan majlis bacaan Al-Quranul Karim. Maka kita doa banyak-banyak pada Allah Ta'ala mudah-mudahan Allah Ta'ala memenuhkan usia kita dengan amal ibadah. Maka mana kita apabila kita dibangkitkan di hadapan Allah Ta'ala nanti, mudah-mudahan hendaknya amalan kita penuh menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala kelak, insya-Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baik, makanya pada malam ni kita menyambung bacaan Al-Quran kita pada surah Ibrahim, iaitu surah yang terakhir daripada juzuk yang ke-13. Dan pada minggu lepas, Sabtu baru-baru ni, Sabtu minggu lepas, kita telah memulakan muqaddimah pada membaca ayat nombor 1 dan ayat nombor 2. Ayat nombor 1 dan ayat nombor 2 daripada surah Ibrahim, dan iaitu pada muka surat 255. Okey, pada muka surat 255. Dan kita juga dah baca beramai-ramai ayat nombor 1 dan 2. Saya pun dah kongsikan dia punya huraian serta mukadimah. Antara mukadimah yang saya kongsikan ialah bagaimana apakah hikmah surah yang pendek ini. Surah yang pendek ini dinamakan sebagai surah Ibrahim. Adakah semata-mata di dalam surah ni ada disebutkan nama Nabi Ibrahim? Saya dah sebut dah hari itu. Surah Ibrahim, walaupun namanya surah Ibrahim, ayat yang cakap pasal nama Nabi Ibrahim satu saja. Satu saja. Nama Nabi Musa pula sampai 3 kali. Maka kenapa surah ni tak kata kisah Nabi Musa? Surah Nabi Musa, kenapa tak macam tu? Banyaklah dia punya hikmah dia. Kita dah kongsikan pada minggu lepas. Secara ringkas, ada 6 sebab. Ada 6 sebab yang kita kongsikan, dan kita boleh rangkumkan ke 6 tu menunjukkan ataupun kita memberi gambaran bahawa surah Ibrahim alaihi salatu wassalam iaitu salah sebuah surah Makkiyah, surah yang turun sebelum hijrah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Maka oleh kerana Rasulullah dan para sahabat time tu masih lagi berada di Mekah, mereka masih lagi ditindas, mereka masih lagi dihina dan diseksa, maka Allah Ta'ala turunkan kisah Nabi Ibrahim. Allah Ta'ala tunjukkan apakah kita kata apa, pegangan-pegangan akidah, apakah kekuatan-kekuatan rohani yang disebutkan dalam surah Nabi Ibrahim ni, sebagai memberikan galakan, sebagai memberikan motivasi kepada Nabi SAW dan para sahabat ridwanullahu alaihim jami'an. Baik, itu secara ringkas untuk ayat nombor 1 dan 2. Maka insya-Allah pada malam ni kita sambung bacaan kita pada ayat yang ketiga. Biiznillah ta'ala kita nak sambung ayat yang seterusnya, iaitu ayat yang ketiga, masih lagi pada muka surat 255. Minta maaf tuan-tuan macam orang biasa cakap lah, zaman sekarang ni zaman orang kata sakit tekak kan. Imam tadi pun saya perasan terbatuk-batuk juga tu. Saya pun terbatuk-batuk, bukan nak cari alasan sangat lah, memang dah terbatuk pun. Masya-Allah tabarakallah. Tak apalah, mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kita semua kesembuhan biiznillah ta'ala. Baik, jadi insya-Allah kita akan buka mushaf sama-sama pada muka surat 255 pada ayat yang ketiga. Pada ayat yang ketiga, ba'da'an a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yastahibbunal hayatad dunya 'alal akhirah. Insya-Allah kita akan waqaf, kita akan berhenti pada kalimat ataupun pada lafaz al-akhirah. Teruskan, wa yasudduna 'an sabilillahi wa yabghunaha 'iwaja. Teruskan, ulaika fi dhalalin ba'id. Baik, kita tengok sekali lalu, saya bacakan sekali lagi ayat Quran ini untuk kita keluarkan sikit sebanyak
Ya, ataupun kita sebut sebagai ulang kaji hukum hakam tajwid yang terdapat dalam ayat nombor 3. Allazina yastahibbunal hayatad dunya. Ya, ad-dunya iaitu izhar mutlak. Ya, izhar mutlak. Banyak-banyak perkataan ad-dunya, sinwan, qinwan, bunyan dalam Al-Quran, dia confirm tidak ada dengung. Ya, confirm tidak ada dengung. Kenapa saya gunakan ungkapan confirm? Pasti tidak ada dengung. Sebab selama ini bila mana kita baca Al-Quran dan kita belajar satu hukum tajwid, iaitu namanya idgham ma'al gunnah. Ya, iaitu idgham ma'al gunnah. Ma'al gunnah tu dia dululah. Ya, bukan panjang sangat pun. Ya, idgham ma'al gunnah. Ma'al tu maksudnya ada dengung. Ada berapa huruf tuan-tuan? Ya, waw, mim, nun. Ya, waw, mim, nun. Terpulanglah tuan-tuan nak eja macam mana pun boleh, tak ada masalah. Kalau kita belajar ilmu Al-Quranul Karim, ilmu tajwid, sanad bacaan sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang sepakat confirm dengung pula dah. Mim nun ni Yang confirm dengung, tak ada orang kata tak dengung. Nun mati tanwin jumpa mim, nun mati tanwin jumpa nun. Confirm dengung. Sementara ya dengan waw. Sementara dengan ya dengan waw, ada rupa-rupanya bacaan dengung, ada rupa-rupanya bacaan yang tak dengung. Kat sini ma'al gunnah, dekat sini bila gunnah. Kat sini MG, dekat sini BG. Ya, tapi persoalan dia untuk kita praktikkan bacaan Al-Quran, boleh ke bila saya kata idgham ma'al gunnah ada 4 huruf, ini sepakat sepakat. Kita kata apa? Ijma'. Ya, sepakat dalam bahasa Melayu, sepakatlah. Ya, ijma', tak ada seorang pun khilaf, semua baca dengung. Yang ini selisih tu khilaf lah. Yang ini selisih, iaitu khilaf. Ada orang baca dengung, ada orang baca tak dengung. Maka persoalan secara praktikal, boleh tak kita baca tak dengung? Jawabnya tak boleh. Kita punya mazhab bacaan Quran, kita baca yang ini. Ya, kita baca yang dengung. Maka kita kekalkan idgham ma'al gunnah, ya waw dengung, mim nun pun dengung juga. Kalau tuan-tuan nak tanya, rupa-rupanya kita baca Quran pun ada mazhab juga. Saya dah banyak kali dah sebut, tuan-tuan perempuan sama ada perasan dan ingat atau tidak. Contoh macam mad jaiz. Kan saya kata boleh baca 2, 3, 4, 5, 6. Tu semua khilaf lah tu. Tu semua selisih lah tu. Kita ada banyak pilihan pada mad jaiz munfasil. Boleh baca 2 atau 3 atau 4 atau 5 atau 6. Ada orang dia baca 6 tak kurang-kurang. Mad jaiz pun 6, mad wajib pun 6, mad lazim lagilah tak boleh nak diskaun. Lagilah 6. 6 sokmo. Masya-Allah tabarakallah. Maka kebetulan pula kan saya sebut 6 harakat ni kan. Mad jaiz, mad wajib ni. Orang yang baca ya waw tak dengung ni inilah dia orang kan. Dia baca nun mati atau tanwin jumpa ya, nun mati atau tanwin jumpa waw, tak dengung. Dia juga orang yang baca mad jaiz 6 harakat, mad wajib 6 harakat. Ya, bukan 4 harakat lagi dah. Maka bersyukurlah tuan-tuan perempuan semua, kita baca mad jaiz 4 harakat. Sebab ada orang baca 6 tak boleh kurang. Ya, masya-Allah tabarakallah. Itu secara ringkaslah. Kembali kita kepada perkataan dunia. Saya terangkan panjang-panjang ni, saya cuma nak menyatakan bahawa perkataan ad-dunya itu sepakat satu dunia, baca dengan izhar mutlak, tak boleh baca dengung. Tak boleh baca dengung. Dan tuan-tuan pun tak nak baca dengung punya, sebab dunia lebih senang. Ad-dunya kan senang berbanding dengan ad-dunya. Kan dah menambah tekanan pula dekat pada bacaan. Ya, masya-Allah tabarakallah. Okey, kita teruskan. Alal akhirah, ya, kita jumpa mad badal dekat situ. Tu nama dia mad badal, iaitu bacaan 2 harakat. Kenapa namanya mad badal? Hamzah baris atas sebelah dia alif, ataupun hamzah baris depan sebelah dia waw, ataupun hamzah baris bawah sebelah dia ya. A 2 harakat, I 2 harakat, U 2 harakat. Itu mudah, itu simple saja. Teruskan wa yasudduna ikhfa hakiki, confirm satu dunia sepakat 1000 riwayat bacaan semua baca dengan dengung.
Semua baca dengan dengung. An sabilillahi wa yabghunaha iwajan diberhentikan dibaca dengan iwaja. Sama juga semua orang sepakat 1000 sanad sampai kepada Nabi baca dengan mad iwad. Ya, baca dengan mad iwad. Maka jangan ada dalam kalangan kita yang baca wa yabghunaha iwajan. Tak betul. Wa yabghunaha iwajan, salah juga. Yang menunjukkan Nabi tak pernah mengajar bacaan tersebut. Bacaan tersebut tidak warid, tidak ada. Ulaika mad wajib. Saya sebut tadi kan, mad wajib. Kita baca berapa? 4 harakat. Ya, ada riwayat kata 5. Ya, ada riwayat ada sanad kata 6. Tapi kita punya riwayat adalah 4 harakat. Ulaika fi dhalalin ba'id. Dengung pada dhalalin ba'id itu dinamakan sebagai iqlab. Itu juga bacaan sepakat seperti mana diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada khilaf. Ya, tidak ada khilaf. Okey, itu saja ayat pertama kita pada malam ni. InsyaAllah kita akan baca sama-sama tuan-tuan dan puan-puannya. Mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yastahibbunal hayatad dunya 'alal akhirah wa yasudduna 'an sabilillahi wa yabghunaha 'iwaja. Ulaika fi dhalalin ba'id. Alhamdulillah, selesai bacaan pertama kita pada malam ini, iaitu pada ayat yang ketiga. Baik, sebelum kita tengok pada huraian tafsir, saya bacakan dahulu terjemahan sekali lalu. Untuk ayat nombor 3, allazina, iaitu orang-orang yang yastahibbuna, mereka mengutamakan al-hayatad dunya, kehidupan di dunia ini, alal akhirah, berbanding dengan kehidupan pada hari akhirat. Wa yasudduna, dan mereka juga menghalang orang lain. Ya, kalau dah menghalang mesti ada sesuatu yang kena halang. Dia halang siapa? Dia halang orang lain. An sabilillah, daripada jalan Allah. Wa yabghunaha iwaja, dan menghendaki jalan yang bengkok, ataupun lebih tepat lagi, jalan Allah Subhanahu wa taala itu dia nak simpangkan, dia nak bengkokkan. Allah Ta'ala tu jalan dia adalah siratum mustaqim. Pada minggu lepas saya sebut keserupaan, ya, kesamaan awal ayat 1 dengan 2 surah Ibrahim ni dengan surah Yasin. Ya, ayat 1 dan 2 surah Ibrahim ni sebiji macam awal surah Yasin. Apa Allah Ta'ala sebut? Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Maka dalam ayat nombor 3 yang kita baca pada malam ini, Allah Ta'ala sebut sabilillah. Ya, dalam ayat nombor 1 hari itu, siratil azizil hamid, jalan Tuhan, iaitu jalan yang lurus. Ya, masya-Allah, tabarakallah. Baik, teruskan terjemahan. Kita habiskan terjemahan sikit lagi. Ulaika, itulah orang-orangnya, fi dhalalim ba'id, yang berada dalam kesesatan yang sangat jauh. Wal a'yadu billahi min zalik. Baik, tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, kita baru saja baca ayat nombor 3. Dan ayat nombor 3 dia menceritakan 3 perangai. 3 perangai ataupun 3 perbuatan orang-orang yang disebut sebagai kafirin. Dalam ayat nombor 2 Allah Ta'ala sebutkan wawailul lil kafirin. Celakalah orang-orang yang kafir. Celakalah orang-orang yang kafir. Baik, bila masa dia orang celaka? Hari akhirat. Hari akhirat. Kalau kita nak buktikan sangat-sangat kecelakaan mereka, nasib malam mereka, azab yang mereka akan dapat dalam kehidupan dunia, kadang-kadang kita boleh tunjuk, kadang-kadang kita tak boleh tunjuk. Allah Ta'ala sebut dalam ayat nombor 2 lil kafirin. Orang-orang yang kafir, mereka akan dapat wailun, kecelakaan. Sekali lagi saya sebut, sekali lagi saya ulang. Allah Ta'ala sebut ayat ini untuk hari akhirat confirm.
Ini untuk hari akhirat confirm, pasti. Kalau kita cuba nak buktikan dalam kehidupan dunia, payah sikit dalam suasana zaman sekarang. Payah sikit nak hidup, nak sebutkan pada zaman sekarang. Kita kata, sebenarnya orang kafir pun hidup dia payah juga ustaz. Ya, orang kafir hidupnya terseksa juga ustaz. Saya nak tanya, yang dekat Palestin tu siapa terseksa? Orang kafir ke orang Islam? Orang Islam. Ya, maka tak sesuai. Ya, memang tak betul pun, memang tak betul pun. Memang hakikatnya Allah Ta'ala bagi untuk dunia ni memang nikmat untuk orang-orang yang kafir. Memang ada sebuah hadis Rasulullah alaihi salatu wasallam, saya minta maaf, saya tak bacakan dia punya matan hadis dia. Dalam hadis tersebut disebutkan dunia ni adalah sijnun. Dunia ni adalah penjara untuk orang yang beriman. Ya, masya-Allah tabarakallah, dengan segala cubaan, ya, dengan segala dugaan, banyak larangan, banyak pantang larang yang kita kena patuh, banyak tersekat itu ini, ya, banyak gangguan yang diterima daripada orang-orang yang tak suka kepada agama Islam. Tapi akhirat nanti segala habuan yang kebaikan-kebaikan pada hari akhirat untuk orang yang bertakwa. Itu mafhum daripada hadis Rasulullah alaihi salatu wassalam. Baik. Sekarang ni siapakah yang disebutkan sebagai orang yang kafir? Kita tengok pada 3 perangai dalam ayat nombor 3 yang kita baru baca tadi. 1, 2, 3. Perangai nombor 1, panjang lah kalau saya tulis, saya baca sajalah, ya. Kalau nak buat nota macam inilah gambar rajah yang mudahnya. Yang pertama, yastahibbunal hayatad dunya 'alal akhirah. Mereka melebihkan kehidupan dunia berbanding hari akhirat. Ya. Bersedekah supaya naik populariti. Ya, buat charity, buat kebaikan supaya menaikkan nama syarikat. Ya. Apa lagi? Buat kebaikan di sana sini, ya, untuk menaikkan nama supaya orang lebih ramai, supaya dapat mengumpulkan lebih ramai peminat, penyokong dan sebagainya. Tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Taala sekalian, saya baru sebut 3 contoh. Ini adalah perangai orang kafir. Nauzubillah, kita jangan ikut. Nauzubillah, kita jangan ikut. Ya, infak sana sini sebab nak naikkan, nak upkan kedudukan kita dalam masyarakat. Wal a'yazubillahi min zalik. Jangan. Ya, saya pernah sebut banyak kali sebelum ini sebagai muhasabah untuk diri saya juga sebenarnya. Kalau kita bersedekah sebab kita berhajat nak jadi kaya, memang Tuhan cakap macam tu, boleh. Orang yang bersedekah tak akan jadi miskin. Itu kan janji Rasulullah, so boleh. Tapi ada benda yang tak boleh, tuan-tuan. Ada benda yang tak boleh. Sedekah banyak-banyak, ada harapan next time jadi ketua kampung. Nauzubillah. Itu tak boleh. Ya, so ada benda boleh. Ada niat boleh. Ada niat tak boleh. Bersedekah, sedekahlah contoh yang paling mudah yang kita nak buat kan. Masya-Allah tabarakallah. Bersedekah supaya kita sembuh daripada penyakit, memang Nabi suruh. Ya, memang Nabi suruh. Bersedekahlah kamu untuk orang yang sakit dalam kalangan kamu. Itu Nabi sebut. Ya, itu Nabi sebut. Kita ada family kita yang sakit, atau kita sendiri sakit, atau saya demam pula dah. Saya batuk contohnya kan. Dalam sakat dah musim batuk ni kan. Sedekahlah sikit, masya-Allah, RM5 ke RM10 ke. Ya Allah, batuk saya sikit-sikit ni RM5 cukup kot. Masuk RM5. Mudah-mudahan Allah Taala sembuhkan batuk. Kan? Contoh saja. Boleh ke tidak? Boleh, sebab Nabi sebut. Tapi ada niat yang tak boleh. Ada niat yang tak boleh. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, saya sebenarnya tak nak highlightkan yang pertama tu. Tak apalah, saya sebut dah. Alhamdulillah, ringkas. Saya nak highlightkan nombor 2 dan nombor 3. Ni best ni. Ni menarik ni. Masya-Allah tabarakallah. Yang kedua ialah wa yasudduna an sabilillah. Jalan Tuhan yang sudah sememangnya lurus, dia blok orang. Dia halang orang lain. Dan kita gabungkan dengan yang ketiga, wa yabghunaha iwaja. Jalan Tuhan yang sudah sememangnya elok, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sudah sememangnya cantik dan indah, ya, amalan Nabi semuanya perfect. Ya, amalan Nabi semuanya baik-baik. Ya, masya-Allah tabarakallah. Tetapi dia cari dia cari keburukan lah. Dia cari keburukan. Bahasa mudahnya dia cari keburukan, ya, daripada amalan Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Kalau saya yakin, ya, kalau mana-mana ceramah ya, seperti mana yang saya dengar dan tuan-tuan puan-puan biasa dengar, mana-mana ustaz, mana-mana pendakwah, baik ustaz maupun ustazah, antara contoh yang akan diberikan mesti kita ambil daripada sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ataupun contoh orang-orang yang terdahulu pada zaman Nabi Musa. Itu contoh yang famous, itu contoh yang terkenal. Baik. Dan orang-orang tersebut bila mana dia mati kafir, yang bila mati kafir, dia confirm dalam neraka lah, sebab Allah Taala sebut orang kafir dalam neraka. Settle habis cerita pada itu. Saya nak buat kelainan sikit pada malam ini tapi saya nak ingatkan awal-awal. Saya minta diri saya dan tuan-tuan puan-puan semua jangan judge orang. Apa maksudnya? Jangan terus hukum orang masuk neraka. Melainkan terang-terang orang itu mati dalam keadaan kafir, ya, dan dia terang-terang kita tahu dia memang menghalang ayat Quran yang cakap tadi, ya, wa yasudduna an sabilillah. Sekali saya ulang, kalau kita sebut Abu Jahal, okey, confirm kafir, ya. Abu Lahab, confirm, saya ada surah lagi. Firaun, confirm, ya, dalam ahli neraka. Maka saya sebutkan contoh orang yang hidup. Ni yang best ni. Saya sebut contoh orang hidup, so dia belum mati. Oleh kerana dia belum mati, saya nak tanya tuan-tuan awal-awal sebelum saya sebut nama dia orang, ada tak harapan untuk dia masuk Islam sebelum dia mati? Ada. Tu saya kata jangan bagi hukum awal-awal, jangan jatuhkan hukuman awal-awal. Dalam dunia ni ada cukup banyak, saya padam inilah, ini dah senang je ni, ya. Dalam dunia ni sampai daripada zaman Nabi sampai ke hari ini, sentiasa ada bersilih ganti bertali arus, patah yang lama tumbuh yang baru, bukan apa, patah tumbuh hilang berganti. Nampak Bona dah tinggal lama BM SPM, Masya Allah, tabarakallah. Patah tumbuh hilang berganti, ya Allah, malu dah ni, ya. Dia berganti-ganti. Orang yang tak puas hati dengan Islam, orang yang nak memburukkan Islam akan sentiasa ada. Baik pertubuhan itu lama, baik pertubuhan itu baru. Saya sebut satu saja pada malam ini. Lalang kita dah sebut kan, ni masuk YouTube ni international tuan-tuan. So saya sebut level international lah. Kan tak naklah sebut yang Malaysia. Yang sebenarnya tak tahu level Malaysia punya. Kalau tuan-tuan boleh cari, jangan risau, cari aja dalam internet. No problem. DCCI. Apa maksud DCCI? Defend, pertahankan. C, Christ, Jesus Christ, ya. Defend Christ, pertahankan Jesus Christ. Kritik Islam, kaji agama Islam. Tengok apa agama Islam yang benda yang kita boleh hentam, kita hentam. Ni dia. Dan kalau saya sebut Christ tadi, saya ingat tuan-tuan dah faham lah kot. Takkan agama Yahudi kot. Ini bukan Yahudi lah. Ini adalah pertubuhan Kristian. Ini pertubuhan Kristian. Tak lepas kat Malaysia tuan-tuan. Tak tahulah kalau wakil-wakil, ejen-ejen dia punya staff-staff AJK dia dah masuk Malaysia, mungkin ada. Tak mustahil. Tidak mustahil. Sebab ni international punya level. Kalau tak salah saya cakap terus terang, saya cari internet je, memang ada pun, memang ni terkenal tuan-tuan. Asalnya saya tak cari, saya cakap untuk bahagian saya asalnya saya tak cari grup ni. Saya cari dia punya staff dia yang terkenal. Staff dia orang ni, dia orang punya AJK atau bahasa mudahnya pendakwah dia orang lah, pendakwah. Ya. Pendakwah dia orang siap ada channel YouTube. Pendakwah dia orang ada channel dekat TV. Ustaz, apa pasal kat Malaysia tak ada? Memanglah kat Malaysia tak ada, dah kerajaan Malaysia sekat. Kalau kerajaan Malaysia bagi tunjuk channel tu dekat dalam TV kita, siapa yang ada Astro ni kan, atau TV internet ke, tuan-tuan nak bagi ke anak-anak tuan-tuan tengok? Satu persoalan lagi. Saya bukan cabar. Saya cuba nak kata, berani atau tidak kita nak bagi anak-anak kita tengok rancangan tersebut. Dia baca kitab, tuan-tuan, hari ni saya baca Quran. Dia orang baca kitab Bible. Kan baca mensyarahkan Tuhan sayang kepada kita, orang Islam semua masuk neraka. Lahai terbalik. Kan nampak warna terbalik itu. Ya, tak kisahlah, fahaman pegangan masing-masing. Baik.
DCCI Defend Christ, Kritik Islam. Okeylah, pertubuhan dia memang nak mengetengahkan, mengetengahkan ajaran kitab Bible. Tapi yang lebih-lebih lagi yang kita nak highlightkan ialah kalau setakat dia baca DC saja, lantak dia lah. Betul tak? Kalau setakat dia kata DC saja, Defend Christ, suka tingkau orang. Kami pun sayang Nabi Isa juga, betul? Hari Ashura hari itu kami sayang Nabi Musa, betul? Maka kami puasa hari Ashura. Masalah kita no problem je ikut Nabi Musa. Ya, Nabi Isa bersunat. Nabi Isa bersunat. Orang lelaki, orang Islam semua bersunat. Ikut ajaran siapa? Ikut ajaran Nabi Ibrahim, ikut ajaran Nabi Isa, Nabi Musa, semua nabi dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa masalah? Tak ada masalah, ya. Tapi yang jadi masalah dekat sini. Bila dikata kritik Islam. Oh, masya-Allah, tabarakallah. Dia, sorry saya cakap banyak video dia dekat YouTube. Ya, penceramah-penceramah dia lah, pendakwah-pendakwah dia. Saya tadi macam teruja nak tengok, nak tahu kenapa. Qiraat, bidang yang saya belajar. Qiraat pun dia berani tegur. Jangan main-main wah. Qiraat dia berani tegur. Saya cakap, oh gila orang perempuan ni. Perempuan tu. Ya, perempuan tu dia belajar Quran bukan nak cari tafsir, nak cari hukum, bukan. Dia memang belajar Quran. Saya dan tuan-tuan puan kalah. Sorry saya cakap. Kalau kita ni tak masuk pondok, tak orang kata tak mengaji, mainstream kita tak mengaji betul-betul setiap huruf dalam Quran ni, memang kita kalah dengan dia orang. Sebab dia baca satu-satu. Bahkan qiraat pun dia belajar. Apa contoh qiraat yang dia belajar? Ada dalam YouTube. Ya, masya-Allah, tabarakallah. Ayat dia surah Baqarah. Ayat nombor 10. Awal-awal surah Baqarah, tuan-tuan. Ya, awal-awal surah Baqarah. Minta maaf tuan-tuan ya. Minggu lepas dah makan gula-gula dah. Hari ni makan gula-gula hari. Minta maaf. Astagfirullahalazim. Anggaplah ni ubat. Nak melegakan tekak saja. Dengan izin Allah Taala. Okey, balik kita pada surah apa? Surah Baqarah ayat nombor 10. Ya, dalam perbincangan tersebut, ini saya ingat video ni lama betul. Sebelum Covid. Lama dulu sebelum Covid. Dia kata apa? Ya, pendakwah Kristian ni dia berdebat dengan orang Islam. Orang Islam tu, masya-Allah, tabarakallah, semoga Allah Taala memberkati dan merahmati hidup dia. Saya tahu nama dia Mansur saja, orang Islam ni. Dia jawab balik tomahan orang Kristian. Dia kata apa? Orang Kristian tu tanya, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum azabun alimun bima kanu yakzibun. Kenapa Quran boleh berubah? Dia kata orang Islam mengatakan bahawa Quran tak pernah berubah. Kenapa Quran ada bacaan yakzibun? Kenapa Quran ada bacaan yukazibun? Qiraat, tuan-tuan. Ya, siapa belajar ilmu qiraat dia tahulah perkataan ni. Yakzibun, menipu. Yakzibun, menipu. Kita amalkan bacaan yakzibun. Yukazibun maksudnya adalah menolak Tuhan. Ya, Tuhan itu tak betul, Tuhan itu salah. Quran itu tak betul, Quran itu salah. Nabi Muhammad itu tak betul, Nabi Muhammad itu salah. Perangai-perangai, ungkapan-ungkapan macam ni termasuk dalam nombor 2, iaitu apa? Yukazibun. Maka Syekh Mansur tu, masya-Allah, tabarakallah, dengan usaha dakwah dia cuba memperbetulkan. Dia sebut, ya memang betul, kami akui ada bacaan tersebut. Dia katalah ada panjang lebar, video tu lebih bukan sejam. Kau larat tengoklah. Dia punya perdebatan itu, dia terang memang ada bacaan tersebut, bacaan itu warid, sanad dia sampai kepada Nabi, tapi dua-dua bacaan tersebut walaupun bacaan dia salah, walaupun bacaan dia berlainan, tapi ejaan dia sama tak? Ya, kaf, zal, ba, waw, nun. 6 huruf. Cuma beza tambah sabdu pada huruf zal. Ya, sabdu pada huruf zal. Panjang lagi dia punya perbahasan itu. Ya, masya-Allah, tabarakallah. Baik. Saya nak terus saya nak terus lompat kepada beberapa orang. Saya ingat 2 orang cukup kot. Ya, 2 orang cukuplah dia punya penceramah dia ni. Dan kalau saya sebutkan usaha dia orang, ya, saya rasa mungkin tuan-tuan perempuan akan terperanjat seperti mana saya terperanjat. Saya sebut nama 2 orang saja. 2 orang ni dah banyak kali kalah debat dah. Tapi tak pernah putus asa. Oh lahai, masya-Allah, tabarakallah.
Ya. Banyak kali kalah debat, banyak kali persoalan dia orang, ya, fitnah dia orang dah dijawab, dia orang tetap tak putus asa. Masya-Allah, tabarakallah. Nombor satu, saya bagi nama perempuan dulu lah kot asyik orang lelaki je dulu. Saya bagi nama perempuan dulu. Tuan-tuan boleh cari Hatun Tash. Hatun Tash. Saya ingatkan awal-awal, Isyak pula dah. Baru masuk, baru sebut nama nombor satu. Hatun Tash. Tak apalah, seorang cukup lah kot. Ya, seorang cukup lah kot. Hatun Tash. Dia ni orang Turki. Asalnya Islam, murtad. Asalnya dia perempuan Hatun Tash, dia perempuan. Masya-Allah, tabarakallah. Dia murtad ya daripada agama Islam dan dia masuk dalam agama Kristian dan family dia tak terima dia lah. Ya, family dia yang Islam dekat Turki tu tak terima dia, tolak dia. Dan dia dah berkahwin, dah adalah pasangan suami dia orang Kristian jugalah kot ya, masya-Allah, tabarakallah. Dia ni yang mempersoalkan yakzibun tadi ya. Dan hebat tak hebat usaha dia usaha dia nak mengajak. Dia sebenarnya ajak semua orang. Dia ajak semua orang masuk Kristian. Tapi kita pada malam ni nak highlightkan usaha dia terhadap orang Islam saja. Ya, kita nak highlightkan usaha dia pada orang Islam saja. Tuan-tuan puan-puan nanti rahmati Allah Taala sekalian, dalam satu temu ramah. Ya, dalam satu temu ramah, kejap saya ada save dia punya muka surat dia tu. Kejap. Mana ni Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mana saya save hari tu? Okey, ni dia. Dia sebutkan daripada tahun 2013 daripada tahun 2013 ya, ada jurnalis, ada wartawan buat temu ramah, interview dia. Sejak tahun 2013 dia telah berjaya memurtadkan 1000 orang Islam. Daripada tahun 2013 dia kata dalam bahasa Inggeris lah, easily, senang-senang aja dia murtadkan lebih 1000, over 1000, lebih 1000. Masya-Allah, tabarakallah, ni main-main. Ya, senang-senang aja dia murtadkan orang Islam 1000. Tapi bila jurnalis ni, bila wartawan ni tanya balik, ya, dalam 1000 tu ada tak mana-mana tok imam? Imam-imam dah pada bahar tu kan. Imam sini dah pada bahar dah. Termasuklah saya juga kan. Ada tak imam yang dah berjaya dimurtadkan? Dia cakap tak berjaya lagi. Oh, masya-Allah, tabarakallah. Ya, dia tak berjaya lagi nak memurtadkan mana-mana imam. Ya, kenapa agaknya? Ialah satu, kita kata satu pemeliharaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tapi saya nak ambil peluang ni, walaupun tentang ni pendakwah Kristian ni, khusus nasihat saya untuk diri saya dan untuk imam, khusus dan umum kepada semua. Ya, kita ni ya, lebih-lebih lagi orang yang ada jawatan dalam masyarakat, tambah-tambahlah ilmu. Ya, tambah-tambahlah ilmu. Ya, rajin-rajinlah belajar. Ya, lagi-lagi bab akidah. Ya, jangan senang-senang sangat nak goyah-goyah. Oh, jangan tuan-tuan, jangan. Ya, antara cabaran yang imam-imam dekat UK. Oh, saya lupa cakap, ini UK. Ya, ini negara UK. Tapi kalau 1000 tu bukan orang UK, saya tak tahulah. Dia cuma kata 1000 saja. Antara cabaran dekat UK ialah bila-bila masa orang kafir, orang non-muslim masuk dalam masjid, sama ada dia bertanya cara elok ataupun dia bertanya cara kurang ajar. Cabaran dekat UK. Malaysia ada tak? Malaysia tak ada. So, maaf cakap, saya sendiri pernah jadi imam, so saya tahulah. Hidup kita senang sebenarnya. Ya, hidup kita senang. Boleh baca Quran elok sikit, alhamdulillah. Berani naik atas mimbar, boleh baca khutbah sikit, okey, lulus jadi imam, boleh baca tahlil, alhamdulillah. Tapi kalau dekat UK, cabaran dia orang hebat, maka ilmu dia orang kena bertambah. Akidah dia orang nak kena kasih mantap betul-betul. Anytime aja orang masuk dengan kasut pakai ni apa semua, kita kasut pakai dah meraung dah, kan? Dengan masuk tak tahu apa benda, tanya-tanya, kenapa korang sujud tenggang terbalik macam ni? Macam mana nak jawab? Kita dengar tenggang terbalik pun dah marah dah.
Nampak tak? Ya, cabaran mereka. Masya-Allah tabarakallah. Ya. Dan ini yang disebutkan ya dalam dia punya inilah ya, dalam dia punya Allahumma salli ala Muhammad, dalam dia punya temu ramah tadi ya, masya-Allah tabarakallah. Itulah dia sedikit sebanyak yang yang telah disebutkan berkenaan dengan ciri-ciri ya. Ada orang dalam kalangan pada hari ini ya yang masih lagi mencari-cari keburukan agama Islam dan memburuk-burukkan Islam. Tinggal lagi kita sebagai umat Islam yang Allah Ta'ala dah bagi kita akidah Islam daripada lahir. Alhamdulillah, lahir-lahir dah memang cop Islam dah. Kita kuat ke tidak iman kita, satu hal. Ya, akidah kita mantap atau tidak. Ya, ilmu kita teguh atau tidak. Ya, maka kita buatlah muhasabah diri sendiri. Mudah-mudahan ya Allah Ta'ala menjaga akidah yang suci ini dalam diri kita dan diri anak cucu kita biiznillah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Minta maaf tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Saya ingat cukup sekadar itu saja dahulu. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nura wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nusina وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Wassalamualaikum ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jazakumullahu khairan katsiran.